bab fi ikthari ma'il maraqah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyuruhkan membanyakkan masak kuah bila masak daging. Tuan-tuan, ni apa ni? Islam ni sampai kelas masakan pun ada. Ni yang kata Islam ni, tuan-tuan, sampai kelas masakan pun ada. Sampai habang kata kalau masak apa-apa, lauk tu biar bagi kuah lebih. Tuan-tuan, kalau bab bagi kuah lebih pun Islam tak lupa abang dekat kita, lupakah Islam soal nak mentadbir negeri? Itu logik dia. Kalau benda kecil pun Islam ingat, Islam lupakah benda besar? Hal mentadbir negeri, hal menyusun pentadbiran, hal menyusun ekonomi, hal nak meletakkan sistem pendidikan. Adakah Islam lupa benda-benda ni semua? Tak lupa, cuma kita tak mengaji. Benda kecil, benda bila masak Nabi kata kuah bagi lebih. Benda ni small matter, benda kecil tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketahuilah saudaraku, pada hadis yang akan datang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia apabila masak daging lebihkan kuahnya. Dan adalah orang Arab apabila masak daging direbuskannya. Orang Arab dia suka daging rebus. Kan macam tuan-tuan pergi belah Kuala. Di sini ada Kuala Kedah kot. Orang Kuala ni, mereka kerja turun ke laut. Mereka ni, masakan mereka macam mana tuan-tuan? Rebus ya. Olik ketam daripada laut ni, olik ketam ni, letak tu lari ketam tu. Duk hidup lagi ketam tu. Ketam tu, dia pelekoh bagi mati, dia rebus ya. Makan dengan ayam asam. Tu dia, 4-5 orang telah elok. Nampak tu. Telah. Tu kata ayam asam ni, jangan main-main dengan ayam asam ni. Ketang rebus tu gung ayam asam dia. 3 pinggan senang-senang. 3 pinggan lajak lagu tu ya. Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu dia. Rupa-rupanya orang Arab masakkan kegemaran mereka apa dia? Daging rebus. Dia suka macam tu. Maka ayam rebus daging itu dipanggil maraqah. Maraqah, mimra, qaf. Ta marbutah, maraqah tu maksud dia kuah. Itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila rebus daging yang sedikit, banyakkan air untuk dijadikan kuahnya. Pasal apa agak-agak tuan-tuan? Kita tak baca bagi habis lagi, tapi agak-agak pasal apa? Pasal kalau lauk sikit, still ramai orang boleh makan. Lauk sikit, orang susah. Orang susah tuan-tuan, jangan main-main. Orang susah. Saya dulu mula-mula posting kerja, saya mengajar di Nibong Tebai. Nibong Tebai no, pi lagi masuk dalam no, nak pi ke Sungai Aceh no, dia ada kawasan perumahan PPRT, rakyat termiskin punya area ni. Lepas tu kebanyakan nelayan. Kira anak-anak tak main sekolah ni biasa. Cikgu-cikgu ni duk mesyuarat, duk bincang macam mana nak bagi kesedaran kat depa ni, macam mana nak bagi kesedaran. Ini bukan soal sedang tak sedang. Soalnya, kalau tak turun ke laut, tak ada benda nak makan. Kita duk fikir nak panggil motivator, nak panggil satu orang main bagi motivasi, bagi mereka semangat. Semangat apa tuan-tuan? Kalau makan pun tak ada. Nak semangat apa? Saya sebagai satu orang guru muda yang sangat berkarisma pada masa itu. Baru kerja umur 20-an, pinggang masa tu 23. Pinggang rampin masa tu 23. Beli tali pinggang sampai kena kerat bagi pendek. Kalau tak kerat dia belik 2 kali pinggang ni. Itu tinggal kenangan belakang semua tu. Saya pergi pi belah kampung budak tak main sekolah ni, saya mark siapa dia, saya pergi cari depa. Pi sampai kampung, pi sampai rumah PPRT, rumah rakyat miskin ni, pi tengok rumah ni sepetak tu aja, satu petak tu aja, di situlah segala-galanya. Tidur bangun di situ, kalau dia nak buat homework pun di situ, mak dia masak pun di situ. Tak ada dapur tuan-tuan, dia sepetak tu aja. Duduklah 5-6 beranak depa di situ. Bila kita pi kita jumpa lah. Sampai-sampai mak turun pun pakai kain batik berkemban aja turun. Siapa dia ni? Cari siapa? Kita sebutlah nama anak dia. Oh, dia tak ada, dia turun ke laut. Kata tapi dia tak pergi sekolah banyak hari dah ni, kak. Buat jam mana pergi sekolah tak makan apa kami. Tuan-tuan. Siapa wakil rakyat situ jawab depan Allah esok? Jawab.
Jangan main-main. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia round ni, tengok rakyat miskin, dia jumpa mak duk rebuih batu ni, Sayyidina Umar menangis. Dia balik, dia nak tanggung ni, guni gandum ni dia nak pergi hantar. Orang kerja ni kata jangan. Ya Amiral Mukminin, kami tanggung. Tuan ikut saja. Dia kata isu akhirat, hampa nak tanggung ke benda ni depan Allah? Agak-agak tuan-tuan ni pilihan raya nak main ni ada ke? Ada ke calon macam ni? Tak usah kira lah parti cap boti toyo ke, parti cap apa, tak usah kira lah ada tak ada wakil rakyat macam ni, bakal calon macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi benda ni pernah berlaku zaman tu. Zaman selepas wafat Nabi SAW, Khulafa Ar-Rashidin ada yang macam tu. Jawatan ini bukan satu tashrif, bukan satu kemuliaan bagi mereka, tetapi jawatan itu taklif, satu beban atas mereka. Bila mai cerita orang susah ni tuan-tuan, orang yang tak pernah susah dan tidak pernah melihat kesusahan, dia tidak akan faham. Dia bukan sahaja tidak pernah susah, mata dia tak pernah tengok kesusahan. Macam mana dia nak faham susah? Nabi SAW, dia pesan, dia kata apa? Kalau hampa masak, kuah bagi lebih. Pasal apa? Kalau saat lagi nak makan ramai, lauk tak cukup, kuah tu boleh buat makan dengan apa-apa yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya dapat meratai akan orang yang memakannya, supaya berapa ramai ada boleh makan, walaupun lauk dah habis, kuah ada, kuah tu boleh buat teman nasi buat makan. Pasal itu Nabi suruh buat kuah bagi lebih. Baik, sekiranya makan itu ramai, maka bolehlah setengahnya makan isi dan setengahnya makan kuah. Dia kata, lauk sikit. Saya dulu kerja di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya mengajar. 1 tahun tu, Raya Haji. Okay? Pensyarah-pensyarah ni, pakar-pakar nak buat korban. Kita ada 3,000 orang student di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Ada 3,000 tahun tu, masa saya kerja tahun 2000. Ada 3,000 orang student, so cikgu-cikgu yang ada ni pakar-pakar sembelih. Saya propose dalam meeting, dalam mesyuarat, saya bagi cadangan, kita buat asyik daging. Belah kita asyik daging, karan. Kaki tangan ada dalam mesyuarat tu daripada macam-macam, daripada Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, semua ada. Dia kata apa, nasi apa? Kata nasi daging, maksud tak popular lagi. Dia kata nasi apa tu? Saya kata nasi daging, daging. Ish, dia kata makan macam mana tu? Saya kata nak tahu makan macam mana, nanti kita buat esok, apa tahu makan macam mana. Dia kata tak setuju tuan-tuan. Berani dia lawan Ustaz Samsuri. Mereka kata tu makan apa macam tu, lauk apa, nak makan macam mana. Saya kata makan nasi, daging rebus itu, buah ayam asam, jalan lah. Saya kata kita buat dalca sikit. Dalca okey lah, mereka kata, tapi takkan nasi dengan dalca saja. Mereka tak puas hati. Saya kata lah macam ni, saya minta bagi peluang kat saya sekali tahun ni, tumpang hampa pun mai kerja di Pulau Pinang ni, kita try nasi daging ni. Jadi mereka ni kira tak apa-apa hati lah. Tak apa hati tak apa. Nu pi duk abang dekat budak-budak nu pula apa nak semua nak abang kira lebih kurang maksud nak suruh boikot. Nak depa ni. So kami panggil tukang masak masjid yang berdekatan. Depa ni memang champion lah si daging ni. Pada naik apa semua sakan. Lepas tu bila dah siap masak, kita buat pengumuman, panggil student semua turun. 3,000 orang panggil turun. Tuan-tuan, turun tak ramai. Jadi geng tukang masak dengan geng hadu terlibat duk bubuh ni, dia kata tak habis ni macam ni kalau banyak ni turun ni pasal beratung tu habis lah. Di belakang dah tak ada orang dah. Kata boykot sungguh pok ni kata tak apalah. So kita pun daripada makanan berlebih kemudian nak buang, kita bagi ketiup besar-besar lah kat budak turun ni. Kawan hak turun makan sedap. Lagu duk abang pula di atas tu. Hak geng tak turun tu. Sedap. Sedap. Sedap ni mana geng mana? Sedap kata kena terang ni. Sedap. SMS duk jalan. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. SMS duk jalan. Jalan duk turun. Lauk kita nak habis lah. Pasal kita dah enjoy lah. Kita duk ingat tak turun. Kita duk bagi lebih dah. Puang ni turun tu dia ketir besar-besar punya duk jalan. Apa jadi tuan-tuan? Queue panjang, daging habis. Daging sudah habis. Akhirnya apa? Mereka kena nasi,
Dengan kuah ada sikit, dengan dalca, ayam asam, mereka dan lagi tukang masak dan buat tambah lagi. Sedap benar, mereka kata. Sedap benar. Tu dia lah kata lain kali terai dulu. Tak setera, kata tak sedap. Kan? Tera-tera, sedap rupanya. Dia kata, sedap. Nasib baik apa saya, masa tu tak baca lagi hadis ni, tapi dah buat kuah lebih lah. Alhamdulillah. Jadi kuah tu penyelamat juga rupanya. Dah tinggal nasi dengan kuah saja depa bubuh pun sedap juga yang tu pun. Depa kata sedap. Tu mu tak kena daging. Kalau mu kena daging lagi sedap kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya apa yang Nabi kata tu betul. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kuah ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Orang susah lebih-lebih lagi tahu menghargai kuah ni. Dan lagi satu yang tahu menghargai kuah ni siapa tuan-tuan? Geng roti canai kuah banjir. Mereka ni tahu. Mereka pergi kedai, dia kata mama, roti canai rendah. Kuah taruh atas, kasih lebih. Tak mau buah piring nasi ni semua, tak mau. Mama pun kata banjir ke? Banjir. Kuah punya cerita. Kuah tu saja boleh habis ke 10 tak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika sekiranya ada lebih daripada makan itu, maka boleh diberi pada jiran. Dia kata kalau kita buat isi dengan kuah lebih, kalau ditakdirkan tak habis, boleh bagi ke orang. Kalau tak cukup tu yang kita tak syok. Maka in case takut berlaku tak cukup, kuah bagi lebih. Tentu pernah dengar ada orang buat kenuri. Sama ada kenuri itu anak pertama, anak sulung. Dia pun tak ada pengalaman, dia tak tahu nak bajet makanan, dan dia tak tahu lagi nak jemput orang, nak memanggil ni berapa ramai, dia tak tahu. Dia pun buat kenuri. Tuan-tuan, masjid tak bang lohong lagi. Geng Gedohok kata habis tak ada apa dah. Masjid tak bang lohong lagi. Habis sembahyang lohong, tengok baih rombongan duk main berhenti. Baih rombongan duk main berhenti. Geng dapung duk kira nak pegang motor nak cunggih Pasal apa? Depa kata kami tak salah. Depa kata tuan bagi tahu kat kami buat makan untuk 1,500 orang. Tuan 1,500 dah jalan dah. Depa kata ni hak duk main ni bukan 1,500 dah ni. Kami tak salah tuan, sambil duk kata sambil duk tuntun motor nak belah lah. Depa tak mau disuruh bertanggungjawab atas kesilapan itu. Tuan-tuan percaya tak benda ni ada jadi dalam masyarakat kita. Kalau sekiranya pada masa tu nasi ada lebih, kuah ada lebih, kuah dalca ada lebih, kawan hak main ni taklah terdahak atau terdahak. Adalah juga makan dekat depa yang main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau lebih apa? Dia kata tak apa, boleh bungkus bagi bawa balik. Kalau tak cukup tu yang malu. Begitu. Maka dapatlah lebih pahala. Kalau dah orang makan-makan ada lebih bungkus pula bawa balik, itu ekstra pahala kepada tuan kenuri. Baik dan bermurah hati dan juga bermesra-mesra ia dengan orang yang mai. Demikian itulah disuruh Nabi SAW seperti dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtara ahadukum lahman falyukthir maraqatah fa illam yajid lahman asaba maraqah wa huwa ahadul lahmain. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila membeli seseorang kamu akan daging, maka kamu rebus akan dia dan hendaklah banyakkan kuahnya. Cerita suruh lebih kuah ni cerita apa? Cerita hadis Nabi. Nabi suruh. Kerana jikalau sedikit kuah, boleh jadi ada yang merasa dan ada yang tidak merasa. Apa maksud ada merasa, ada tak merasa? Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Kalau ada kuah, setidak-tidaknya dia boleh guna kuah tu. Kalau ada nasi, kuah dengan nasi. Kalau tak ada nasi, pergi beli roti. Roti makan dengan kuah. Begitu. Bersalahan dia kata kuah yang banyak itu. Jika tidak dapat ke semua orang kamu makan daging, mereka dapat makan kuah. Dia kata. Beza kalau kita buat kuah lebih, dia menyelamatkan. Macam lah, orang lah kenuri. Mereka nanti masuk menu kot tepi ni. Menu kot tepi ni, menu apa tuan-tuan? Bubuk kacang. Menu apa? Dia duduk selit mai kot tepi. Laksa. Bihun sup. Tu pasal apa tu? Dia bubuh menu kot tepi tu pasal apa? Kalau takdir kata orang mai ramai,
Zaman lah tuan-tuan, ekonomi tak elok. Kenduri ni rancak lah ni. Tuan-tuan nak buat kenduri, tuan-tuan tak boleh bajet satu kad mai 2 orang. Tak boleh lah. Sebab zaman lah ni satu kad, kalau ada 7 lah. Tambah duduk dalam taman, lagi rancak lah. Dalam taman kita duduk ada katalah 400 pintu rumah. Katalah 400 pintu rumah. Tak boleh kira satu pintu 2 orang. Kita duduk bajet taman ni saja 800 orang. Dah tuan-tuan? Dah. Kalau ada 5 nanti mai. Kalau ada 7 nanti mai. Hari ni punya cerita. Jadi, kalau sekiranya dia bajet satu jemputan 2 orang, memang pukul 1, memang masjid tak bang lagi, sini clear dah. Orang Parit Buntang tak mai lagi. Orang Nebon Tebal tak mai lagi. Orang Bukit Mentajam tak mai lagi. Orang Bukit Kayu Hitam tak mai lagi. Orang Bukit Tinggi tak mai lagi. Hak mai ni apa dia? Baru orang Terega. Baru puak ni mai. Alhamdulillah, khalas. Pasal apa ni? Fenomena ni jadi pasal apa? Pasal ekonomi tak cantik. Ekonomi tak cantik. Itu sebab kalau kita nak kenduri, kawan-kawan kita nak kenduri, kita habang benda ni. Dia kata dah, orang tak mai sayang makanan. Dulu. Itu zaman apa? $1 $3.50. Itu zaman $1 $3.50. Lah zaman $1, dia duk main RM4 sekupang, dia duk turun RM4, dia duk turun RM3.9 dan dipercayai akan semakin turun menjelang pilihan raya. Ini benda semua nak kena ambil kira. So, dia kata apa? Penyelamat dia, kuah bagi lebih, dia kata. Kerana terkadang lebih sedap ia daripada isinya. Pula, dia kata kadang-kadang lauk tu pun tak apa sedap. Kuah tu sedap lagi, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah.